KPM. Didik TV KPM. Cikgu, cantiknya taman tadi, cikgu. Yelah, kita pun dapat ni tadi kan? Saya masih terbayang-bayang rupa taman mini tadi, cikgu. Minat tak nak buat? Minat, cikgu. Kalau saya nak buat sendiri, saya nak buat yang ada bunga, yang ada batu-batu susun cantik, cikgu. Macam moden macam tu, cikgu. Okey, maksudnya yang moden lah. Moden lah, Tapi cikgu. sebenarnya kita boleh buat lagi cantik pada tu. Ya ke, yang cikgu? ada fungsinya 2-in-1. Lagi cantik daripada taman tadi. Tapi kita perlu jumpa orang yang untuk bagi maklumat yang lebih detail pada kita lah. Oh, ya? Kita jumpa Cikgu Ismail nanti. Okey, cikgu. Jom. Saya tak sabar dah ni. Okey, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang adik-adik di luar sana. Anda sedang menonton Mahir Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali. Macam adik di luar sana, jangan lupa kekalkan berada di rumah kerana kita masih belum menang tentang COVID-19 ya adik-adik. Kita masih kena amalkan SOP. Kalau keluar rumah, pakailah pelitup muka. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Pakailah hand sanitizer atau basuhlah tangan selalu kalau boleh, okey? Dan sentiasalah amalkan penjarakan. Okey, baiklah hari ini. Sebelum kita mula ke apa-apa, Kak Pika nak tanya sikit adik-adik di luar sana, suka tak tengok pemandangan yang cantik? Macam saya tadi tengok taman mini cantik sangat. Ada pokok bunga warna-warni dan landscape tersusun rapi cantik sangat. Tapi nak buatnya tak semestinya senang. Jadi sebelum apa-apa, saya nak perkenalkan dulu guru kita yang akan bersama kita pada hari ini seperti tadi, Cikgu Sarifah dan Cikgu Ismail. Selamat datang ke studio, Cikgu. Okay, saya selamat datang, Cika. Berseri-seri warna-warni, Cikgu. Cantik dan sega, Cikgu. Cikgu boleh perkenalkan diri dulu tak dengan dimulakan dengan Cikgu Ismail dulu. Okey, terima kasih Fika. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama Cikgu Muhammad Ismail bin Abdul Rahim. Pengalaman mengajar Cikgu 2 tahun di Sekolah Menengah Agama Irsyadiah dan sekarang sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Hussein On 2. Okey, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama, Fika. Cikgu Sarifah pula. Okey, nama saya Cikgu Sarifah binti Abdul Rahman. Saya mengajar di Sekolah Menengah Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Pengalaman mengajar setakat ini 23 tahun. Tapi di 3 buah sekolah lah. Okay. 3 buah sekolah ya, Cikgu? 23 tahun lama tu adik-adik. Cikgu beruntung pelajar Cikgu dapat Cikgu selama 23 tahun. Okey, Cikgu. Hari ni tajuk kita reka bentuk teknologi, reka bentuk sistem vertigasi siri 2, lanskap moden,
mini landscape modern ya cikgu? Landscape modern mini. Landscape modern mini, maaf di situ. Cikgu, saya Tak apa, terbelit-belit berbelit-belit lidah sikit. kan nak menyebutnya. Boleh cikgu ringkaskan sedikit apa yang kita nak belajar sebenarnya hari ini? Okey, terima kasih Fika. Okey ya. Apa kata kita ubah sedikit. Tadi Fika dah tengok taman mini kan? Ya cikgu. Okey, sekarang ni kita cuba nak hasilkan landscape modern mini di mana kita mengubah penggunaan daripada pokok bunga tersebut, kita gantikan dengan sayuran. Yang di mana kita akan menggunakan sistem fertigasi. Fertigasi, cikgu. Memandangkan kita dah belajar sebenarnya sistem fertigasi itu apa, boleh cikgu refresh balik kepada pelajar-pelajar di luar sana apa itu sebenarnya maksud fertigasi? Okey. Dan juga apa kaitan fertigasi itu dengan landscape modern? Okey, nanti persoalan itu kita akan terangkan semasa selepas ini. Okey, boleh cikgu. Apa itu fertigasi? Okey. Apa itu, bagaimana dia diletakkan, fertigasi ni boleh dijadikan landscape modern mini. Okey, jadi macam cikgu nak biarkan misteri sikit lah Ya, cikgu. biarlah rahsia dulu. Sebab kita kan baru di awal segmen. Kan. Jadi murid-murid kena dia kena fikir dulu. Okey, apa agaknya? Kita bagi persoalan itu supaya selepas ini bila kita tunjukkan, okey, murid-murid akan dapat jawapannya secara tersendiri. Itu kita namakan eksplorasi. Betul, hari ini kita kan? belajar eksplorasi tentang reka bentuk teknologi melalui sistem fertigasi dan kita juga belajar kemahiran nak buat ni ya cikgu. Ya, kita mesti ada kemahiran untuk buat satu projek fertigasi yang kita akan buat. Nanti kita akan buat di segmen seterusnya. Okey cikgu, tapi sebelum kita berehat cikgu, saya nak tanya satu je soalan. Ya, apa yang murid-murid akan dapat selepas belajar pada hari ini? Mungkin kemahiran baru dari segi reka bentuk teknologi melalui sistem fertigasi, tapi selain itu apakah ilmu yang lain yang tidak pernah mereka ada sebelum ni yang boleh diorang gapai selepas ni? Okey. Mungkin bagi sikit je. Nak bagi? Okey, terima kasih Vika. Okey, apa yang murid akan pelajari daripada pembelajaran kita pada hari ini, selain daripada sistem fertigasi itu, murid juga akan belajar kemahiran untuk melakar. Sebab kita akan cuba mencukil idea-idea baru pelajar untuk melakar satu sistem fertigasi yang baru. Itulah Macam tadi dia. kita cakap tadi landscape modern mini kan? Betul. Landscape modern mini tadi masa di awal tadi cakap 2 dalam 1. Apa tu 2 dalam 1? Okey, di mana kita dapat landscape yang cantik. Okey. Okey, kita juga dapat sumber makanan daripada sayuran tersebut. Wah, cikgu, 2 dalam 1 ya cikgu. Okey, selain daripada itu kita belajar juga cara melakar dalam membentuk sistem fertigasi sekali dengan landscape modern ini. Tapi sebelum apa-apa cikgu, kita melakukan apa-apa, jom kita berehat dulu dan kembali di Mahir Didik TV KPM. Hai adik-adik, kembalinya ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar reka bentuk teknologi, reka bentuk sistem fertigasi siri 2, bagaimana cara untuk membuat lanskap modern mini dengan mengaplikasikan sistem fertigasi. Dan sebentar tadi Cikgu Sarifah dan Cikgu Ismail kita telah menerangkan elemen-elemen untuk sistem fertigasi dalam analisis. Sebelum kita membuat mock-up, perlulah membuat analisis dan antara elemennya ialah warna, ruang, garisan, bentuk rupa dan satu lagi betul lah tu ada 5 dan kita perlu tahu lagi 2 ya Cikgu Sarifah? Ya, betul. Kita cikgu perlu tahu lagi 2. Ya. Boleh saya terangkan tak? Teruskan cikgu, ya. Okey, yang 2 lagi ni, yang pertama ialah saiz. Dari segi Saiz. Okey. Saiz ni bergantung kepada berapa besar landscape modern mini tu, fertigasi ni yang kita nak buat. Itu Ya, saiz. cikgu. Okey, itu saiz lah. Okey. Kemudian yang ke-7, tekstur. Tekstur ni ditunjukkan oleh bahan yang kita guna. Okey, contoh dia kalau kita guna kayu, tekstur kayu macam mana? Agak kasar kan permukaan dia. Begitulah. Kemudian, boleh tak saya teruskan lagi, Fika? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, pada lakaran tadi kita perlu buat penilaian kriteria.
Okey. Penilaian kriteria ni ada 5. Okey, ada 5 iaitu yang sini. Okey, boleh saya tunjuk yang ini ya? Boleh, ada 5. Okey, yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Okey, apa kecenderungan inovasi tu ialah bagaimana kita boleh tambah baik komponen yang ada supaya dia lebih cekap. Contoh dia dari segi penyiraman. Kita gunakan automatik penyiraman ke? Itulah dia. Okey, yang kedua ialah unsur simbolik. Unsur simbolik ni ialah kita menggunakan komponen-komponen mesra alam. Okey. Apa agaknya Fika? Mesra alam. Mesra alam ya. Komponen mesra alam. Contohnya Boleh bagi contoh bahan satu? yang boleh dikita semula Ya, cikgu? bagus. Bahan yang boleh dikita semula. Kemudian yang ketiga ialah kecenderungan fungsi. Okey. Kecenderungan fungsi ni lebih kepada memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jadi pengguna ni kadang-kadang saiz ruang tempat kediaman adalah berbeza mengikut jenis rumah. Okey, jadi kita perlu tahu berapa kita perlu penuhi jenis rumah kediaman itu. Contoh kalau rumah apartmen, ruang dia agak kecil. Okey, kemudian seterusnya yang keempat. Betul tak? Yang keempat kan? Okey, yang keempat ialah kekuatan kualiti. Dari segi binaannya tidak cepat roboh. Dan mungkin tak cepat reput juga. Ya, bagus. Okey, kemudian yang terakhir iaitu ergonomik. Okey, yang terakhir ergonomik ni iaitu apa dia agak-agak? Saya rasa macam pernah dengar dia macam ekonomik sikit tapi sebenarnya bukan langsung ya cikgu. Ergonomik tu macam keselesaan pada badan tubuh manusia ya cikgu. Dia tidak? Kalau contoh ergonomik ni kalau duduk kat kerusi kita perlu rasa selesa. Betul cikgu. Betul tak? Tapi dekat sini faktor keselamatan perlu diambil kira dari segi peredaran udara, pencahayaan. Bila kita dah letak sistem ventilasi ni dalam satu rumah di satu sudut, kita perlu tahu ada tak peredaran udara berlaku? Ada tak pencahayaan? Boleh tak masuk pencahayaan dalam rumah kita? Ya cikgu. Jadi kalau dah penuh tu, dah tak nampak ruang rumah, itu tak ergonomik lah pada ahli keluarga kita. Betul tak? Okey cikgu, keselamatan ya cikgu dalam betul. okey. Faham cikgu? Jadi seterusnya kita pergi kepada kita nak bina mock-up lah. Okey cikgu. Boleh tak kita Sebelum tu penilaian dulu Cikgu Sarifah. Ada aktiviti kan cikgu? Penilaian dalam buku teks. Okey, borang penilaian. Kita boleh tengok ada 2 borang. Okey cikgu. Satu borang penilaian kriteria. Okey, satu lagi borang penilaian elemen. Yang ini mesti ada ya cikgu dalam proses yang kita nak buat mock-up ni. Cikgu Ismail mungkin boleh tunjukkan kot. Dalam buku teks ada. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. Okey, muka surat 125. 125. Kalau dekat buku teks muka surat 125. Okey. Borang penilaian ni. Kita nak cuba buat atau kita nak terus ke mock-up? Mungkin cikgu kalau nak buat cepat-cepat boleh kita ada masa sedikit kot cikgu. Boleh. Jadi, sebab kerana kita ada nak tentukan balik mungkin bagi pelajar untuk refresh balik apa yang kita telah nyatakan tadi ya cikgu. Okey. Jadi macam mana ya? Fika cikgu nak jemput saya buat? Fika nak pergi boleh cikgu? Boleh jom. cikgu sekejap ya. Fika boleh? Boleh cikgu. Fika yang tak ada gerak masalah. nanti. Kalau cikgu gerakkan pusing jauh pula. Okey cikgu, borang analisis dulu ya. Fika cuba analisis. Okey, yang pertama sekali ialah yang sebelah sini. Okey, ini borang penilaian elemen tadi. Cuba Fika tengok ada tak elemen yang saya terangkan tadi pada lakaran reka bentuk ini. Okey, yang pertama garisan ya cikgu. Garisan ada tak pada lakaran reka bentuk ini? Okey, ada cikgu. Seperti yang cikgu sebut tadi, pipe poli adalah contoh garisan ya. Ya betul. Okey, jadi saya tandakan. Fika boleh ambil. Ada ya. Boleh tak Fika? Okey, boleh cikgu. Guna muscle sikit ni. Okey, dan seterusnya rupa. Okey. Rupa ada tak? Rupa dia dalam bentuk lakaran 2D. Ini dalam bentuk 3D. 3D. Jadi so, kita nampak. Okey. So jangan tanda apa-apa kat situ ataupun letak sahaja di bahagian tidak. Saya letak di tiada lah. Okey. Okey, dan begitulah seterusnya penilaian yang kita buat. Boleh? Jadi murid-murid di rumah dia boleh membuat berdasarkan lakaran yang ada ini. Berdasarkan lakaran dan tandakan sebegini. Dia tandakan pada borang. Okey cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Nak saya habiskan ya? Boleh. Kita boleh habiskan. Bentuk ada cikgu. Bentuk ada. Memang bentuk ada sebab dia berada dalam lakaran
3D. 3D. Okey. Okey. Tekstur. Tekstur ada tak? Tekstur? Saya nampak di kayu ni ada garisan-garisan Ya, bentuk betul. kayu. Betul, Ya, Fika. betul Okey. Fika. Ada Okey, teksturnya. betul. Alright. Pandai. Okey. Okey. Saiz. Saiz. Saiznya Ada ukuran tak kat sini? Tak ada ukuran, cikgu. So bila tak ada ukuran, kita boleh tak tandakan ada ukuran kat situ? Rasanya tak boleh, cikgu. Kita tak dapat agak-agak. Tak ada skala di situ. Tak ada kan? Betul. Jadi Okey. kita tandakan tidaklah sebab tak ada Tidak. ukuran pada lakaran ini. Okey, cikgu. Okey. Warna dalam sistem vertigasi dijelmakan. Ada, cikgu. Sangat-sangat warna. jelas di situ, ya. Okey. Okey, cikgu. Okey, So, jadi seterusnya? ya ada. Dan seterusnya, ruang, cikgu. Ruang ada tak? Susah sikit nak cakap, ya, cikgu. Sebab antara polybag ni tak nampak ruang. Tapi antara ini dengan ini ada ruang kan? Ada, Yang cikgu. ini atas. Okey, Ya. atas. Dengan ni ada ruang kan? Ya, Di cikgu. atas dan di bawah, Fika. Betul. Okey, Ada ruang kan? Kalau Sebab cikgu pokok terangkan tu, cerita lagi senang. pokok tu akan membesar, betul tak? Betul. Dia perlukan ruang. Ya, cikgu. Okey. Selesai sudah? Selesai sudah. Kemudian yang sebelah tu ada satu borang lagi, Fika. Okey. Borang Okey, itu penilaian adalah lakaran. kriteria penilaian dalam reka bentuk vertigasi. Okey. Yang 5 tadi yang cikgu sebutkan tadi, ada 5 tadi kan? Ya, cikgu. Okey, cuba Fika baca. Okey. Soalan-soalan dia tu ada tak pernah tengok vertigasi dan sebagainya. Ni dari segi pandangan orang yang ingin membuat landscape ialah- model. ya, betul-betul. Okey, cikgu. Yang pertama, saya tidak pernah melihat, cikgu. Oh, tak pernah melihat? Tak pernah, cikgu. Okey, yang tak saya apa. pernah lihat, kalau tak silap saya, di kawasan yang ada pelindung hujan tu, cikgu. Betul ke, cikgu? Oh, pelindung hujan. Yang ada Yang itu. kanvas macam kanvas putih tu kan? Betul, cikgu. Itu- Adakah? Itu adakah mesti itu sistem- Fika tengok dekat Cameron Highland kot. Betul. Okey. Jelas di situ. Tapi kita tak pasti sama ada dia menggunakan sistem vertigasi ataupun sistem apa kan? Ya, cikgu. Saya tak jadi pasti. terpulang pada Fika. Okey. Saya tandakan tidaklah, cikgu. Tidaklah ya. Okey. Kemudian? Adakah anda tahu kepentingan penyambungan pada setiap bahagian pipe dalam sistem vertigasi? Cikgu, saya rasa tidak lagi lah. Belum sampai ke situ lagi. Oh, belum sampai ke situ lagi. Belum sampai ke situ lagi. Tapi dalam sistem vertigasi ni ada Ya. sambungan pipe. Sebab apa ada sambungan pipe? Aha. Sebab kita perlu bagi pokok perlukan apa untuk hidup? Kalau Air. Fika lihat dekat lakaran pun dia ada tunjukkan siku 90 darjah tu. Itu adalah sambungan pipe yang digunakan. Di pipe poli Ya, tu, di pipe ya. poli betul, tersebut. betul. Okey, cikgu. Jadi penting. Ya. Sangat-sangat. Okey, Ya, cikgu. pentinglah. Sebab Sekarang kalau saya tak dah tahu pokok tak ada penting air. ni. Betul, cikgu. Dan ia perlukan pipe untuk mengalihkan nutrien, ya, cikgu? Ya, mengalihkan nutrien dan juga Okey. air lah. Okey, cikgu. Dan seterusnya, adakah reka bentuk sistem vertigasi itu menarik minat anda? Ya, sangat. Okey. Sebab saya lihat cikgu bawa banyak contoh di sini yang sangat menarik. Okey. Okey, jadi saya tandakan ya. Okey. Adakah komponen utama sistem vertigasi bahan mesra alam? Ya, sangat-sangat. Sebentar tadi Cikgu Sarifah telah terangkan untuk guna bahan, contohnya bahan kita semula, ya, cikgu? Ya, betul. Bahan kita Okey. semula. Okey. Adakah terdapat inovasi dalam lakaran? Ada inovasi tak? Saya rasa ada, cikgu. Sebab dibuat bertingkat kan. Ya. Yang sebelum ni dia buat di atas. Di atas tanah saja. terus. Okey, cikgu. Bertingkat ni bagus untuk menjimatkan ruang, ya, cikgu? Menjimatkan ruang. Betul. Okey. Okey. Dan last sekali, terakhir sekali. Last sekali apa? Teknik penyusunan sistem vertigasi, apakah jenis penyusunan reka bentuk yang diaplikasi dalam lakaran? Okey. Ini teknik apa? Tadi ada 2 teknik kan yang saya betul. cakap tadi kan. Jejari dan gegelang. Apa dia agak-agak? Saya rasa kejap. Saya Ada jawapan tak yang boleh ditiru kat situ? mungkin jejari, ya, cikgu? Bukan. Jari ke gegelang? Gegelang? Adakah gegelang, cikgu? Tak, bukan. Tidak. Ya. Bukan antara dua ni, ya? Betul tadi yang Fika cakap yang pertama tadi betul. Okey, Iaitu- jejari lah. Yes, Okey, cikgu. Cikgu mainkan pemikiran saya, ya? Saja je nak bagi Fika itu nak bagi Fika berfikir. Itu hebat tu. Okey, Okey. cikgu. Disebabkan kita kekurangan masa, jom kita terus ke mock-up kita. Okey, jom kita buat make-up kita. Terima kasih Fika. Okey, pada saat topik yang terakhir ni, kalau ikut pembelajaran kita boleh membina 2 benda, iaitu sama ada kita membina mock-up ataupun membina model. Tapi hari ini fokus kita hanyalah untuk membina mock-up. Di mana mock-up ni dia nak memvisualkan dalam 3 dimensi, ya. Kedudukan tangki nutrien kita,
kedudukan polybag dan struktur reka bentuk kita. Okey, Boleh, cikgu. Fika? Kita Boleh, mulakan cikgu. sekarang? Ya, cikgu. Yes. Okey. Teruskan. Kalau kita lihat dekat sini, bahan dan alatan telah tersedia. Lakaran pun Fika telah pilih. Ya. Kalau cikgu minta Fika yang buatkan boleh? Alamak, cikgu. Saya tak mahir, cikgu. Tak mahir. Cikgu yang lebih mahir. Boleh cikgu ke yang buat? Gurau je. Saya dengan Cikgu Sarifah akan buat. Okey. Fika akan membantu. Setuju, boleh? cikgu. Setuju sangat. Okey. Okey, sekarang ni Jom kita buat. tugasan yang pertama cikgu bagi Fika tolong buat label. Kembali ke sana. Okey, boleh, cikgu. Buatkan label. Okey. Okey, Cikgu Sarifah akan buat struktur dan akan dibantu oleh saya sendiri. Okey, cikgu. Boleh. Okey, ya? Sebelum tu, sambil-sambil Fika memotong, cikgu nak terangkan sedikit bahan yang akan kita gunakan. Okey. Di mana ini adalah benang. Benang ni cikgu akan gunakan sebagai pengganti kepada set penitis. Ya? Nak pengganti sebagai set penitis. Kemudian straw kertas ni, paper straw ni, cikgu nak gantikan dia dari sebagai pipe poli. Pipe poli tu cikgu gantikan kepada straw. Straw. Okey, Strawnya pun mesra alam ya, cikgu? Yes, sebab dia kertas. Daripada kertas. Okey. Okey, kemudian kayu beroti ni cikgu akan gantikan sebagai struktur kerangka. Okey, kemudian cawan cupcake. Cawan cupcake ni cikgu gunakan semula untuk menggantikan polybag. Polybag. Wah, okey. Boleh? Okey, menarik, cikgu. Jadi Okey. pelajar di luar di rumah boleh mungkin meminjam daripada mak-mak Ya, untuk betul, menggunakan Fika. sebagai pengganti polybag ya, cikgu? Dan yang terakhir bahan tu adalah ni. Okey, botol silinder ni cikgu nak gantikan dia daripada tangki nutrien tu. Cikgu gantikan dalam bentuk botol silinder ini yang bertutup. Okey, cikgu. Okey, jom kita mulakan sekarang. Jom, cikgu. Okey, Saya sebelum pun dah mulakan, mulakan. Fika. Ya, cikgu. Okey, kita mesti berhati-hati dalam faktor-faktor keselamatan. Betul. Okey, jadi cikgu terangkan dulu tentang keselamatan alatan yang perlu kita guna semasa kita membuat penghasilan mock-up. Okey, Fika menggunakan gunting sekarang kan? Ya, cikgu. Jadi bila menggunakan gunting murid-murid, peralatan tajam, kita perlu berhati-hati dan jangan bergurau. Pastikan gunting dalam keadaan tajam. Kemudian kita ada di sini ialah pisau. Okey, ni pisau. Pisau ni digunakan untuk memotong cardboard dan sebagainya. Jadi pisau juga adalah peralatan tajam. Jadi perlu berhati-hati. Ya. Kemudian kita ada apa ni agak-agak? Pernah tengok tak, Fika? Okey, gergaji, cikgu. Okey, gergaji. Apa yang gergaji ini sangat unik nama dia. Apa dia, cikgu? Ini nama dia gergaji puting. Puting. Okey. Dia digunakan untuk memotong jenis kayu yang kecil. Okey, cikgu. Okey, kemudian kita ada pembaris. Pembaris untuk mengukur lah. Okey, cikgu. Okey, kemudian kita ada gam perekat panas. Ataupun kalau di sekolah murid-murid lebih familiar dengan nama hot glue gun. Jadi ini panas, kita menggunakan arus elektrik. Ya, cikgu. Okey, jadi murid-murid perlu berhati-hati dengan bila menggunakan peralatan elektrik. Okey, cikgu. Pastikan bila nak buka suis tangan mesti kering. Ya, cikgu. Okey, itu jom kita mulakan Fika. Okey. Jadi saya akan menggunakan hot glue gun ini untuk mencantum bahagian rangka. Okey, bahagian rangka ya. Jadi hot glue gun ni kita gunakan kalau murid-murid dekat rumah agak-agak nak guna apa? Nak lekatkan kerangka. Kalau kita guna gam biasa boleh ke, cikgu? Kalau gam biasa tu dia agak tak kuat lah. Struktur dia jadi tak kuat, Fika. Ya, okey. Itu masalah dia. Itu je. Tapi untuk kalau kita nak cantum kerangka dia, kalau untuk buat mock-up, kita just nak gunakan cardboard dan sebagainya, kita boleh pakai. Kita boleh cikgu. pakai gam biasa. Tak ada masalah. Okey. Tadi Cikgu Is cakap bila kita nak gantikan polybag tadi kan. Cikgu Ismail dia gunakan cupcake, betul tak? Mungkin betul, dia cikgu. ambil mak dia punya kot. Cupcake. Itu kan raya Saya ambil kan. dekat dapur isteri saya punya. Marah dia nanti kalau balik. Kan? Dia tak tahu. Sebab musim raya ni kan nak buat cupcake, betul tak? Ya, cikgu. Jadi murid-murid di rumah boleh juga menggunakan bahan recycle.
Contoh dia botol mineral. Botol mineral. Potonglah. Ya, sebenarnya kan? banyak lagi bahan lain yang kita boleh guna yang ada di rumah, dan selepas ini mungkin Cikgu Sarifah akan terangkan lebih lanjut. Tapi sebelum itu, jom bagi kita masa sedikit untuk siapkan ya Cikgu. Ya, masa betul. berehat, kita berehat dulu adik-adik, dan jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Hai adik-adik, kembalinya ke rancangan Mahir Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar reka bentuk teknologi, reka bentuk sistem vertikasi siri 2, bagaimana cara untuk membuat lanskap moden mini dengan mengaplikasikan sistem vertikasi. Dan sebentar tadi Cikgu Sarifah dan Cikgu Ismail kita telah menerangkan elemen-elemen untuk sistem vertikasi dalam analisis. Sebelum kita membuat mockup, perlulah membuat analisis, dan antara elemennya ialah warna, ruang, garisan, bentuk rupa, dan satu lagi, betul lah tu, ada 5, dan kita perlu tahu lagi 2 ya Cikgu Sarifah? Ya, betul. Kita Cikgu. perlu tahu lagi 2. Ya. Boleh saya terangkan Teruskan tak? Cikgu, ya. Okey, yang 2 lagi ni, yang pertama ialah saiz. Dari segi Saiz. Okey. Saiz ni bergantung kepada berapa besar landscape model mini tu, vertikasi ni yang kita nak buat. Itu Ya, saiz. Cikgu. Okey, itu saiz lah. Okey. Kemudian yang ketujuh, tekstur. Tekstur ni ditunjukkan oleh bahan yang kita guna. Okey, contoh dia kalau kita guna kayu, tekstur kayu macam mana? Agak kasar kan permukaan dia. Begitulah. Kemudian, boleh tak saya teruskan lagi, Fika? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey, pada lakaran tadi kita perlu buat penilaian kriteria. Okey. Penilaian kriteria ni ada 5. Okey, ada 5 iaitu yang sini. Okey, boleh saya tunjuk yang ini ya? Boleh, ada 5. Okey, yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Okey, apa kecenderungan inovasi tu ialah bagaimana kita boleh tambah baik komponen yang ada supaya dia lebih cekap. Contoh dia dari segi penyiraman. Kita gunakan automatik penyiraman ke, itulah dia. Okey, yang kedua ialah unsur simbolik. Unsur simbolik ni ialah kita menggunakan komponen-komponen mesra alam. Okey. Apa agaknya Fika? Mesra alam. Mesra alam ya. Komponen mesra alam. Contohnya Boleh bagi bahan contoh satu? yang boleh dikita semula Ya, Cikgu? bagus. Bahan yang boleh dikita semula. Kemudian yang ketiga ialah kecenderungan fungsi.
Okey. Kecenderungan fungsi ni lebih kepada memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jadi pengguna ni kadang-kadang saiz ruang tempat kediaman adalah berbeza mengikut jenis rumah. Okey, jadi kita perlu tahu berapa kita perlu penuhi jenis rumah kediaman itu. Contoh kalau rumah apartmen, ruang dia agak kecil. Okey, kemudian seterusnya yang keempat. Betul tak? Yang keempat kan? Okey, yang keempat ialah kekuatan kualiti. Dari segi binaannya tidak cepat roboh. Cepat roboh dan mungkin tak cepat reput juga. Ya, bagus. Okey, kemudian yang terakhir iaitu ergonomik. Ergonomik. Okey, yang terakhir ergonomik ni iaitu apa dia agak-agak? Saya rasa macam pernah dengar dia macam ekonomik sikit tapi sebenarnya bukan langsung ya cikgu. Ergonomik tu macam keselesaan pada badan tubuh manusia ya cikgu. Dia tidak? kalau contoh ergonomik ni kalau duduk kat kerusi kita perlu rasa selesa. Betul cikgu. Betul tak? Tapi dekat sini faktor keselamatan perlu diambil kira dari segi peredaran udara, pencahayaan. Bila kita dah letak sistem ventilasi ni dalam satu rumah di satu sudut, kita perlu tahu ada tak peredaran udara berlaku? Ada tak pencahayaan? Boleh tak masuk pencahayaan dalam rumah kita? Ya cikgu. Jadi kalau dah penuh tu, dah tak nampak ruang rumah, itu tak ergonomik lah pada ahli keluarga kita. Betul tak? Okey cikgu, keselamatan ya cikgu ya, dalam betul. okey. Faham cikgu? Jadi seterusnya kita pergi kepada kita nak bina mock-up lah. Okey cikgu. Boleh tak kita Sebelum tu penilaian dulu Cikgu Sarifah. Ada aktiviti sikit kan cikgu? Penilaian. Penilaian dalam buku teks. Okey, borang penilaian. Kita boleh tengok ada 2 borang. Okey cikgu. Satu borang penilaian kriteria. Okey, satu lagi borang penilaian elemen. Elemen. Yang ini mesti ada ya cikgu dalam proses yang kita nak buat mock-up ni. Cikgu Ismail mungkin boleh tunjukkan kot. Dalam buku teks ada. Murid-murid boleh rujuk murid-murid dalam boleh buku dalam buku teks. Okey, muka surat 125. 125. Kalau dekat buku teks muka surat 125. Okey. Borang penilaian ni kita nak cuba buat atau kita nak terus ke mock-up? Mungkin cikgu kalau nak buat cepat-cepat boleh kita ada masa sedikit kot cikgu. Boleh. Jadi, sebab kerana kita ada nak tentukan balik mungkin bagi pelajar untuk refresh balik apa yang kita telah nyatakan tadi ya cikgu. Okey. Jadi macam mana ya? Fika cikgu nak jemput saya buat? Fika nak pergi boleh cikgu? Boleh jom. cikgu sekejap ya. Fika boleh? Boleh cikgu. Fika yang tak gerak ada masalah. Nanti kalau cikgu gerak kan pusing jauh pula. Okey cikgu, borang analisis dulu ya. Fika cuba analisis. Okey, yang pertama sekali ialah yang sebelah sini. Okey, ini borang penilaian elemen tadi. Cuba Fika tengok ada tak elemen yang saya terangkan tadi pada lakaran reka bentuk ini. Okey, yang pertama garisan ya cikgu. Garisan ada tak pada lakaran reka bentuk ini? Okey, ada cikgu. Seperti yang cikgu sebut tadi, pipe poli adalah contoh garisan ya. Ya betul. Okey, jadi saya tandakan. Fika boleh ambil. Ada ya. Boleh tak Fika? Boleh cikgu. Guna muscle sikit ni. Okey, dan seterusnya rupa. Okey. Rupa ada tak? Rupa dia dalam bentuk lakaran 2D. Ini dalam bentuk 3D. 3D. Jadi so, kita nampak. Okey. So jangan tanda apa-apa kat situ ataupun letak sahaja di bahagian tidak. Saya letak di tiada lah. Okey. Okey, dan begitulah seterusnya penilaian yang kita buat. Boleh. Jadi murid-murid di rumah dia boleh membuat berdasarkan lakaran yang berdasarkan ada ini. lakaran dan tandakan sebegini. Ditandakan pada borang. Okey cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Nak saya habiskan boleh. Fika boleh habiskan. Bentuk ada cikgu. Bentuk ada. Memang bentuk ada sebab dia berada dalam lakaran 3D. 3D. Okey. Tekstur ada tak? Tekstur. Saya nampak di kayu ni ada garisan-garisan bentuk kayu. Betul Fika. Ada teksturnya. Alright. Pandai. Okey. Saiznya ada ukuran tak kat sini? Tak ada ukuran cikgu. So bila tak ada ukuran, kita boleh tak tandakan ada ukuran kat situ? Rasanya tak boleh cikgu. Kita tak dapat agak-agak, tak ada skala di situ. Tak ada kan? Betul. Jadi kita tandakan tidaklah sebab tak ada ukuran pada lakaran ini. Okey cikgu. Warna dalam sistem vertigasi dijelmakan. Ada cikgu, sangat-sangat jelas di situ ya. Okey cikgu. So jadi ada dan seterusnya ruang cikgu. Ruang ada tak?
susah sikit nak cakap ya cikgu sebab antara polybag ni tak nampak ruang. Tapi antara ini dengan ini ada ruang kan? Ada, Yang cikgu. ini atas. Okey, Ya. atas. Dengan ni ada ruang kan? Ya, Boleh cikgu. atas dan boleh bawah, Fika. Betul. Okey, Ada ruang kan? Kalau Sebab cikgu terangkan pokok tu macam tu lagi senang. pokok tu akan membesar, betul tak? Betul. Dia perlukan ruang. Ya cikgu. Okey, selesai sudah. Selesai sudah. Kemudian yang sebelah tu ada satu borang lagi, Fika. Okey, borang Okey, itu penilaian adalah lakaran. kriteria penilaian dalam reka bentuk vertigasi. Okey. Yang 5 tadi yang cikgu sebutkan tadi, ada 5 tadi kan? Ya cikgu. Okey, cuba Fika baca. Okey. Soalan-soalan dia tu ada tak pernah tengok vertigasi dan sebagainya. Ni dari segi pandangan orang yang ingin membuat landscape ialah, model. Ya, betul-betul. Okey cikgu. Yang pertama saya tidak pernah melihat cikgu. Oh, tak pernah melihat? Tak pernah cikgu. Okey, yang tak saya apa. pernah lihat kalau tak silap saya di kawasan yang ada pelindung hujan tu cikgu. Betul ke cikgu? Oh, pelindung. betul. Yang ada Yang itu. canvas macam canvas putih tu kan? Betul, cikgu. Itu- Adakah? Itu adakah mesti itu sistem- Fika tengok dekat Cameron Highland kot. Betul. Okey. Jelas di situ. Tapi kita tak pasti sama ada dia menggunakan sistem vertigasi ataupun sistem apa kan? Ya, cikgu. Saya tak jadi pasti. terpulang pada Fika. Okey. Saya tandakan tidaklah cikgu. Tidaklah ya. Okey. Kemudian? Adakah anda tahu kepentingan penyambungan pada setiap bahagian pipe dalam sistem vertigasi? Cikgu, saya rasa tidak lagi lah, belum sampai ke situ lagi. Oh, belum sampai ke situ lagi. Belum sampai ke situ lagi. Tapi dalam sistem vertigasi ni ada Ya. sambungan pipe. Sebab apa ada sambungan pipe? Aha. Sebab kita perlu bagi pokok perlukan apa untuk hidup? Kalau Air. kita lihat dekat lakaran pun dia ada tunjukkan siklus 90 darjah tu, itu adalah sambungan pipe yang digunakan. Di pipe poli Ya, tu di pipe ya. poli, betul, betul. Okey cikgu. Jadi penting. Ya. Sangat-sangat. Okey Ya, cikgu. pentinglah. Sebab Sebab kalau kalau saya tak dah pokok tahu tak ada pentingnya. air. Betul cikgu. Dan ia perlukan pipe untuk mengalihkan nutrien ya cikgu. Ya, mengalihkan nutrien dan juga air lah. Okey cikgu. Dan seterusnya, adakah reka bentuk sistem vertigasi itu menarik minat anda? Ya, sangat. Okey. Sebab saya lihat cikgu bawa banyak contoh di sini yang sangat menarik. Okey, jadi saya tandakan ya. Okey. Adakah komponen utama sistem vertigasi bahan mesra alam? Ya, sangat-sangat. Sebentar tadi Cikgu Sarifah telah terangkan untuk guna bahan, contohnya bahan kitas semula ya Cikgu? Ya, betul. Bahan kita Okey. semula. Okey. Adakah terdapat inovasi dalam lakaran? Ada inovasi tak? Saya rasa ada Cikgu. Sebab dia buat bertingkat kan. Ya. Yang sebelum ni dia buat di atas. Di atas tanah sekali. terus. Okey Cikgu. Bertingkat ni bagus untuk menjimatkan ruang ya Cikgu? Menjimatkan ruang. Betul. Okey. Okey. Dan last sekali, terakhir sekali. Last sekali apa? Teknik penyusunan sistem vertigasi, apakah jenis penyusunan reka bentuk yang diaplikasi dalam lakaran? Okey. Ini teknik apa? Tadi ada dua teknik kan yang saya betul. cakap tadi kan. Jejari dan gegelang. Apa dia agak-agak? Saya rasa kejap. Saya Ada jawapan tak yang boleh ditiru kat situ? Mungkin jejari ya cikgu? Bukan. Jejari ke gegelang? Gegelang? Adakah gegelang cikgu? Tak, bukan. Tidak. Ya. Bukan antara dua ni ya? Betul tadi Jafika cakap yang pertama tadi betul. Okey, Iaitu- jejari Yes, lah. Okey betul. cikgu. Cikgu mainkan pemikiran Okey. saya. Saja je nak bagi Fika itu nak bagi Fika berfikir. Itu hebat tu. Okey, Okey. cikgu. Disebabkan kita kekurangan masa, jom kita terus ke mock-up kita. Okey, jom kita buat make-up kita. Terima kasih Fika. Okey, pada saat topik yang terakhir ni, kalau ikut pembelajaran kita boleh membina dua benda, iaitu sama ada kita membina mock-up ataupun membina model. Tapi hari ini fokus kita hanyalah untuk membina mock-up. Di mana mock-up ni dia nak memvisualkan dalam 3 dimensi ya, kedudukan tangki nutrien kita, kedudukan polybag dan struktur reka bentuk kita. Okey, Boleh cikgu. Fika? Kita Boleh mulakan cikgu. sekarang? Ya cikgu, yes. Okey. Terus. Kalau kita lihat dekat sini, bahan dan alatan telah tersedia. Lakaran pun Fika telah pilih. Ya. Kalau cikgu minta Fika yang buatkan boleh? Alamak cikgu. Saya tak mahir cikgu. Tak mahir. Cikgu yang lebih mahir. Boleh cikgu ke yang buat? Gurau je. Saya dengan Cikgu Sarifah akan buat. Okey. Fika akan membantu. Setuju boleh? cikgu, setuju sangat. Okey, sekarang ni Jom kita buat. tugasan yang pertama cikgu bagi Fika tolong buat label. Kembali ke sana. Okey, boleh cikgu. Buatkan label. Okey. Okey, Cikgu Sarifah akan buat struktur dan akan dibantu oleh saya sendiri. Okey cikgu, boleh. Okey, ya? Sebelum tu, sambil-sambil Fika memotong, cikgu nak terangkan sedikit bahan yang akan kita gunakan. Okey. Di mana ini adalah benang. Benang ni cikgu akan gunakan sebagai pengganti kepada set penitis. Ya? Nak pengganti sebagai set penitis. Kemudian
straw kertas ni, paper straw ni, cikgu nak gantikan dia dari sebagai paip poli. Paip poli tu cikgu gantikan kepada straw. Straw. Okey, Strawnya kemudian pun mesra alam ya cikgu? yes, dibuat dia kertas. Daripada kertas. Okey. Okey, kemudian kayu beroti ni cikgu akan gantikan sebagai struktur kerangka. Okey, kemudian cawan cupcake. Cawan cupcake ni cikgu gunakan semula untuk menggantikan polybag. Polybag. Wah, okey. Boleh? Okey, menarik cikgu. Jadi Okey. pelajar di luar di rumah boleh mungkin meminjam daripada mak-mak Ya, untuk betul, menggunakan Vika. sebagai pengganti polybag ya cikgu. Dan yang terakhir bahan tu adalah ni. Okey, botol silinder ni cikgu nak gantikan dia daripada tangki nutrien tu. Cikgu gantikan dalam bentuk botol silinder ini yang bertutup. Okey cikgu. Okey, jom kita mulakan sekarang. Jom cikgu. Okey, Saya sebelum pun dah mulakan, Fika. Ya cikgu. Okey, kita mesti berhati-hati dalam faktor-faktor keselamatan. Betul. Okey, jadi cikgu terangkan dulu tentang keselamatan alatan yang perlu kita guna semasa kita membuat penghasilan mock-up. Okey, Fika menggunakan gunting sekarang kan? Ya cikgu. Jadi bila menggunakan gunting murid-murid, peralatan tajam, kita perlu berhati-hati dan jangan bergurau. Pastikan gunting dalam keadaan tajam. Kemudian kita ada di sini ialah pisau. Okey, ni pisau. Pisau ni digunakan untuk memotong cardboard dan sebagainya. Jadi pisau juga adalah peralatan tajam. Jadi perlu berhati-hati. Ya. Kemudian kita ada apa ni agak-agak? Pernah tengok tak Fika? Okey, gergaji cikgu. Okey, gergaji. Apa yang gergaji ini sangat unik nama dia. Apa dia cikgu? Ini nama dia gergaji puting. Puting. Okey. Dia digunakan untuk memotong jenis kayu yang kecil. Okey cikgu. Okey, kemudian kita ada pembaris. Pembaris untuk mengukur lah. Okey cikgu. Okey, kemudian kita ada gam perekat panas ataupun kalau di sekolah murid-murid lebih familiar dengan nama hot glue gun. Jadi ini panas, kita menggunakan arus elektrik. Ya cikgu. Okey, jadi murid-murid perlu berhati-hati dengan bila menggunakan peralatan elektrik. Okey, cikgu. Pastikan bila nak buka suis tangan mesti kering. Ya, cikgu. Okey, itu jom kita mulakan Fika. Okey. Jadi saya akan menggunakan hot glue gun ini untuk mencantum bahagian rangka. Okey, bahagian rangka ya. Jadi hot glue gun ni kita gunakan kalau murid-murid dekat rumah agak-agak nak guna apa? Nak lekatkan kerangka. Kalau kita guna gam biasa boleh ke cikgu? Kalau gam biasa tu dia agak tak kuat lah. Struktur dia jadi tak kuat, Fika. Ya, okey. Itu masalah dia. Itu je. Tapi untuk kalau kita nak cantum kerangka dia, kalau untuk buat mock-up, kita just nak gunakan cardboard dan sebagainya, kita boleh pakai. Kita boleh cikgu. pakai gam biasa. Tak ada masalah. Okey. Tadi Cikgu Is cakap bila kita nak gantikan polybag tadi kan. Cikgu Ismail dia gunakan cupcake, betul tak? Mungkin Betul, dia cikgu. ambil mak dia punya kot, cupcake. Itu kan raya Saya ambil kan. dekat dapur isteri saya punya. Marah dia nanti kalau balik. Kan? Dia tak tahu. Sebab musim raya ni kan nak buat cupcake, betul tak? Ya, cikgu. Jadi murid-murid di rumah boleh juga menggunakan bahan recycle. Contoh dia botol mineral. Botol mineral. Potonglah. Ya, sebenarnya kan? banyak lagi bahan lain yang kita boleh guna yang ada di rumah dan selepas ini mungkin Cikgu Sarifah akan terangkan lebih lanjut. Tapi sebelum itu, jom bagi kita masa sedikit untuk siapkan ya Cikgu. Ya, masa betul. berehat, kita berehat dulu adik-adik dan jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM.
selamat kembali ke rancangan Mahir Didik TV KPM. Dan hari ini sudah sampai ke segmen yang terakhir. Kita akan membuat ujian penilaian objek, ya Cikgu? Ya, betul Fika. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Cikgu Is untuk teruskan. Okey, terima kasih Fika. Setelah mock-up dibina, setelah mock-up siap, kita akan buat ujian penilaian objek. Untuk mock-up ada 2 ujian penilaian. Yang pertama sekali, kita boleh letakkan beban 20 gram pada setiap penyambungan selama 1 minit. Wah. Ataupun yang kedua, kita boleh lakukan gunakan daya tolakan. Gunakan daya tolakan jari tetapi secara sederhana. Iyalah Cikgu, takkanlah nak jatuhkan kan? Ya, betul. Okey Cikgu. Kita cuba, Fika? Boleh Cikgu, Okey, cuba. kita gunakan jari secara tolakan sederhana. Okey, kita lihat. Wah. Okey, setiap penyambungan semua adalah Macam kukuh Cikgu. kukuh. Jadi, kita punya keputusan Adalah? positif ke negatif? Positif Cikgu. Yes, positif. Okey. Jadi, mock-up kita lulus ke gagal? Lulus Cikgu. Lulus, Dari segi betul, Fika. kukuhan. Ya. Okey. Okey. Seterusnya Cikgu ya. Okey, seterusnya selain daripada kita tanaman-tanaman yang sesuai dalam sistem fertigasi ni seperti Fika cakap tadi cili kan di awal rancangan tadi kan? Betul, Cikgu. Okey, cili kan. Aha. Selain daripada cili, kita Ya. boleh membuat kobis. Kobis. Okey, terung. Saya mengambil nota ni sebab saya nak buat Cikgu. Okey, boleh. Ya, terung. Terung. Cikgu, saya nak tanya, yang saya nampak kat Cameron Highland tu, boleh tak pakai strawberry? Strawberry. Ha, Okey, kita lihat strawberry. Strawberry adalahkah pengeluaran tanaman ke sayuran? Tanaman? Adakah betul? Tanaman kan? Alamak, cikgu ni suka buat saya tak sure dengan jawapan saya. Pandai Suka cikgu. confuse sekali kan? Okey, betul Okey, Betul kita ke, juga cikgu? boleh gunakan strawberry kan Cikgu Sarifah? boleh. Strawberry pun kita boleh gunakan. Okey. Saya tahu Fika mesti suka dengan warna strawberry yang merah tu kan? Betul, Cantik cikgu. kan? Ya, nampak cantik. Bukan Ya. sahaja sedap makan, boleh buat sebagai makanan, tapi cantik nampaknya. Tapi cuma strawberry itu dari segi udara, pengudaraan dia lah. Dari Ya. segi cuacanya. Oh, ya cikgu perlu sejuk kita sikit. perlu Betul. raya. Kan? Jadi yelah. kesesuaian tanaman itu bergantung kepada jenis tanaman lah. Okey, cikgu. Kalau Fika nak tanam strawberry dalam rumah, kena pasang aircon lah kot. Wah, high Okey, maintenance macam tu lah cikgu. lebih kurang. Okey. Okey, cikgu Okey, teruskan. seperti mana yang saya cakap tadi kan, kita nak tukar daripada taman mini gunakan pokok bunga kepada sayuran kan? Ya. Kalau kita lihat sayuran pun ada pelbagai jenis warna kan, Ya. terung, tomato. Tu pelbagai warna yang boleh kita olah balik susunan dia supaya jadi lebih Lebih cantik. dan menarik. Jadi maksudnya cikgu, kita boleh campurkan dalam satu lanskap moden tu, campur segala jenis kita tanaman campurkan. sayur berbuah Ya, ya. betul. Okey cikgu. Okey. Alright. Sebagai kesimpulan dekat sini ya, penggunaan sistem fertigasi ni dia dapat menjimatkan tenaga. Okey, tapi walau bagaimanapun, Ya. Fika tetap kena buat Garaan. penyelenggaraan. Okey. Macam topik siri yang pertama ni kan. Ya. Cikgu Azrina cakap kita mesti buat penyelenggaraan berkala. Berkala. Okey, agar sistem penyiraman secara automatik tu dapat berjalan dengan lancar dan cekap. Jadi maksudnya cikgu, kalau saya nak buat sendiri, kosnya agak tinggi ke cikgu? Kos dia bergantung kepada saiz dia. Okey. Okey ya. Bergantung kepada saiz dan bagaimana apa yang Fika nak lah. Okey cikgu. Jadi kena pandai-pandailah mengagak dan guna bahan kita semula ya cikgu. Ya, itu Betul, betul. Pilih Kita guna bahan kita semula. kita semula. Tapi kat sini saya nak tambah sikitlah Cikgu Ismail. Okey, boleh, Silakan, Cikgu Sarifah. Sarifah. Tadi kita bina mock-up. Ini adalah mock-up. Ya. Yang depan dua ni agak-agak apa? Tadi ada dua Sebab jenis. cikgu sebut 2 jenis, cikgu Is tadi sebut ya. Ya. Mock-up dan juga model ke cikgu? Ya. Ini adalah kedua-dua ni yang ada dekat depan ni Fika adalah model berfungsi. Okey. Jadi sebab di sini ada bahan tanaman yang boleh hidup. Ya. Sebab dia boleh, ini adalah tangki nutrien. Di dalam ni ada pam. Bila kita isi nutrien dalam ini, airnya, tangki nutriennya, kemudian bila pam ini akan pam masuk ke tanaman. Dan tanaman boleh hidup lah. Jadi cikgu, apa nama model ni yang kita cuba menghasilkan yang sebenar? Okey, itu adalah sistem Sistem fertigasi gegelang, pengairan titis. Ini dia katakan pengairan titis. Titis. Okey. Tadi kan video tadi menunjukkan pengairan titis. Titis. Okey cikgu. Okey. Kemudian yang ini pula ialah
Tadi ada tadi itu Gegelang, Satu itu lagi jejari, cikgu. jejari. Pandai. Itu je yang saya ingat sampai sekarang. Jadi sebab gelang jejari kan. ya. Sebab apa? Kita ada jejari. Ya. Dan gegelang. Ya. okey. Pandai Fika. Okey, kemudian tadi Fika ada tanya di awal siaran tadi. Ya, cikgu. Fika ada tanya, apa maksudnya sistem fertigasi ni sebenarnya? Betul, cikgu. Okey, jom Menanti kita rujuk saya. boleh? Boleh, cikgu. Kita buat rujukan. Okey, Ya. Cikgu Ismail, boleh tak ada buku teks dah dekat depan Cikgu Ismail? Okey, ada. Boleh kita rujuk. Murid-murid boleh lihat maksud sistem fertigasi itu pada dalam buku teks muka surat. Okey, dalam Sekejap kita dalam ambil masa buku teks dikit. muka surat 103. Okey, 103. Sebab ini sebenarnya maksud sistem fertigasi ini sudah diterangkan oleh Cikgu Azrina di siri 1. Okey, jadi boleh tak Cikgu Is bacakan sikit supaya kita lebih jelas, supaya ini sebagai ulang kaji lah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Sarifah. Okey. Okey, sekarang ni saya nak baca definisi dalam buku teks pada muka surat 103 sistem fertigasi. Sistem fertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Okey, larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Nampak tak? Dekat sini dia dapat meminimalkan penggunaan air baja tersebut. Sebab kita direct terus ke akarnya. nak dibandingkan dengan percikan yang kita buat tu. Dan itulah kita telah selesai belajar tentang sistem fertigasi siri 1 dan hari ini siri 2 kita belajar bagaimana nak membuat mock-up ya cikgu dan juga sebelumnya lakaran dan semasa buat lakaran kena ada analisa dan juga ujian penilaian objek. Betul ya cikgu? Ujian penilaian objek di akhir sekali. Ujian penilaian lakaran dahulu. Kemudian kita siapkan mock-up dan last sekali baru ujian penilaian objek. Okey, cikgu, baiklah. Kita telah sampai ke penghujung rancangan, cikgu. Sebagai kata-kata penutup, boleh cikgu mungkin berikan pendek je kata rumusan sebelum kita akhiri rancangan ini. Okey, kata rumusan berkenaan. Saya persilakan Cikgu Is dulu. Okey, terima kasih Silakan, Cikgu Cikgu Sarifah. Is. Okey, rumusan daripada saya tentang pelajaran sistem fertigasi ini. Sebenarnya sistem fertigasi ini rekaan yang baru. Kita dapat menggunakan ruang, kalau kita lihat dekat taman-taman, kita mempunyai ruang yang sempit. Okey, tapi dengan sistem fertigasi ini kita dapat menggunakan semaksimum ruang untuk menanam dengan lebih banyak sayuran. Okey, dengan cikgu. bertingkat macam ni kan. Ya. Space yang kecil tapi kita dapat tingkatkan penghasilannya lagi banyak. Ya, bukan sahaja kita dapat hasil yang bagus dan kita boleh jadikan sebagai sumber makanan juga, cikgu. Okey, cikgu, baiklah, itulah saja untuk rancangan Mahir Didik TV KPM pada masa ini. Bagi anda semua, sila menonton kami, setia bersama kami pada waktu yang sama pada hari esok dan seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih Cikgu Is, terima kasih Cikgu Sarifah. Assalamualaikum. Bye.